walaupun sudah berusia 82 tahun, namun ia bukan penghalang bagi bekas pengarah pembangunan penjara Malaysia, Husin Beladar, untuk memahatkan segala pengalamannya dalam bentuk penulisan bagi tatapan generasi muda. Dengarkan moto hidup yang membuatkan beliau menjadi ahli perniagaan berjaya selepas bersatu. Saya ada satu kawan Tionghoa menentang sikit saya supaya duit ni mau jaga. Apa dia kata? Dengan dialek Cina dia, ini duit bukan selalu latang. Dia mali mau simpan baik-baik. Husin Beladar lahir pada tahun 1937. Beliau berasal dari kampung Ketereh, Kota Baru, Kelantan. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Ketereh, jawatan yang telah disandang oleh beliau ialah Timbalan Penguasa, Pemangku Penguasa Penjara Sentara, Pegawai Pembangunan, Pengarah Penjara Simpan Renggam Johor dan lain-lain. Beliau juga merupakan bekas pengarah pembangunan penjara di Malaysia. Beliau juga telah mendapat anugerah seperti dinobatkan sebagai tokoh penjara Kelantan, bintang-bintang kehormatan, pingat jaksa kebaktian, pingat perkhidmatan cemerlang dan pingat ahli pemangku negara oleh DYMM yang di-Pertuan Agong Sultan Shah Al-Musta'in Billah. Pada asalnya, di Padang Kota Baru telah dibina penjara pertama di Kelantan pada tahun 1907. Penduduk sekitar memanggilnya sebagai Kut Buruk di tengah-tengah bandar Kota Baru iaitu di kawasan Stadium Sultan Muhammad keempat. Di kawasan itu terdapat pejabat pentadbiran penjara dan pejabat kesihatan Kota Baru. Tapak penjara dahulu sekarang telah dijadikan sebagai padang hoki di Kota Baru. Pada pengetahuan semua, penjara ini telah digunakan selama 43 tahun sebelum ianya dirobohkan pada tahun 1950 dan diganti dengan penjara baru iaitu terletak di Pengkala Cepa. Sebahagian bangunan Kut Buruk telah digunakan oleh pejabat unit kawalan penyakit bawaan vektor, manakala sebahagiannya pula menjadi padang yang luas yang sekarang dijadikan sebagai padang hoki. Penjara Pengkalan Cepa dulu dikenali sebagai Prison Camp Pengkalan Cepa yang dibina pada tahun 1949 di atas tapak seluas 35 ekar yang telah dibuka dengan secara rasminya pada 17 Ogos 1950. Wujudnya penjara ini dengan usaha gigih Datuk Tan Sri Murad bin Ahmad untuk menggantikan penjara di tengah-tengah bandar Kota Baru. Di tapak kosong itu dahulu terdapat banyak pokok-pokok kemunting dan ianya menjadi satu fenomena dahulu kerana pokok tersebut. Sebelum penjara Pengkala Cepa dibina di atas tapak bangunan sekarang, ianya merupakan padang kosong yang dibiarkan. Menurut pegawai penjara di penjara Pengkala Cepa, tapak itu merupakan tempat pemacungan para Jepun dahulu kala. Dahulunya, pada awal-awal pembinaan, penjara Pengkala Cepa ianya dibina menggunakan buluh tajam untuk membuat sel-sel penjara dan bangunan-bangunan lain yang terdapat di penjara Pengkala Cepa. Lebih menarik lagi, seni bina yang dibina pada awal pembangunan sehingga sekarang tidak diubah dan hanya dimodelkan sahaja mengikut peredaran masa dan bilangan banduan sekarang. Pada pengetahuan umum, di penjara Pengkala Cepa terdapat dua bahagian iaitu penjara lelaki dan penjara wanita yang dipisahkan mengikut bangunan. Tambahan lagi, di penjara Pengkala Cepa terdapat banyak aktiviti-aktiviti yang disediakan untuk para banduan untuk mengasah kemahiran dan minat mereka dalam aktiviti tersebut sekaligus dapat membantu mereka dalam mencari dan mempelajari ilmu baharu walaupun berada di dalam bangunan penjara. Antara aktiviti-aktiviti yang terdapat di dalam penjara Pengkala Cepa ialah seni kraft tangan batik, ukiran kayu perabot, ukiran besi, bakery dan memasak dan menjahit.
Hasil yang dihasilkan oleh para panduan dapat dipasarkan kepada dunia dan masyarakat luar, dan komisen yang dihasilkan akan dibahagi kepada dua, iaitu kepada kerajaan 60% dan kepada para banduan 40% yang akan disimpan di dalam akaun amanah tersendiri. Dan apabila mereka sudah bebas dari hukuman penjara, para panduan dapat dan boleh menuntut hasil yang dihasilkan oleh mereka. Selain itu lagi, waktu bekerja mengikut setiap aktiviti yang dilakukan oleh para panduan adalah pada 8 pagi sehingga 3 petang. Dengan serba sedikit maklumat yang dinyatakan, sejarah bangunan penjara harus dikekalkan dan direkodkan untuk pelbagai kegunaan pada masa hadapan. Secara kesimpulannya, sejarah bangunan penjara ini harus didokumentasikan dari awal supaya maklumatnya tidak pudar walau di era digital kini, khususnya sejarah bangunan penjara Pengkala Cepa. Hal ini supaya generasi masa hadapan dan juga para penyelidik dapat mengetahui tentang sejarahnya dari awal pembinaan sehingga kini.